Bertemu kembali Minggu Baharu rentasan berita edisi 1047. Saya Zamaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. SPRM kelihatan semakin bercelaru. Lelucon dalam tangisan rakyat. Apa yang tidak kena dengan ibadah umrah? Azam Baki dikatakan dibela kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sepatutnya telus dan lurus. Namun apa yang berlaku sebaliknya? Badan tersebut sejak timbul dakwaan pemilikan saham berkait dengan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki telah jadi tunggang terbalik seperti Kabinet Keluarga 69. Apa tidaknya, 6 ahli Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR dalam satu kenyataan bersama menyifatkan apa yang dikatakan oleh pengerusinya Tan Sri Abu Zahar Ujang pada Rabu lalu adalah pandangan peribadi beliau. 6 ahli LPPR itu juga menegaskan mereka pada mesyuarat itu atau pada bila-bila masa selepas itu tidak pernah menyatakan pendapat seperti yang disebut Abu Zahar. Sebelum sidang media itu, anggota LPPR mengadakan perbincangan berasingan dengan Abu Zahar dan mencadangkan supaya perkara itu dirujuk selanjutnya kepada mana-mana panel dan jawatan kuasa, iaitu pertama, sebuah jawatan kuasa bebas, kedua, jawatan kuasa khas parlimen mengenai rasuah, dan ketiga, panel aduan SPRM. Bagaimanapun, pandangan dan cadangan kami tidak dibangkitkan pada sidang media Abu Zahar itu, kata mereka. Menurut mereka, LPPR tiada kuasa penyiasatan kerana penubuhannya adalah sebagai lembaga penasihat. Kenyataan bersama itu, kata mereka, adalah bagi menjaga integriti LPPR serta institusi berkenaan. 6 anggota LPPR tersebut ialah Tan Sri Ismail Omar, Datuk Seri Azman Ujang, Datuk Seri Akbar Sata, Datuk Hamzah Kasim, Datuk David Chua Kok Ti dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Berdasarkan rekod SPRM, terdapat 7 anggota LPPR termasuk Abu Zahar yang juga pengerusinya. Terdahulu Abu Zahar berkata beliau berpuas hati dengan kenyataan yang dibuat Azam berkenaan isu pemegangan saham dengan jumlah melampau. Beliau berkata akaun saham Azam digunakan oleh adiknya Nasir Baki dan ia dilakukan di pasaran terbuka sekaligus tiada percanggahan kepentingan. Azam dalam sidang media berasingan menegaskan bahawa akaun saham beliau digunakan oleh adiknya untuk membeli saham-saham di pasaran terbuka dengan pembiayaan sendiri. Saya ingin menegaskan bahawa dalam isu saham, saya tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan tuduhan yang mengatakan terdapat konflik of interest di pihak saya seperti mana yang didakwa oleh setengah pihak adalah tidak berasas. Ia digambarkan seolah-olah saya mengawal satu konglomerat yang besar di bawah saya demi untuk menjatuhkan reputasi saya sebagai KP, iaitu Ketua Pesuruhjaya dan institusi SPRM, katanya. Bagaimanapun, Suruhanjaya Security Malaysia SC berkata di bawah Seksyen 25 Akta Perindustrian Security 1991 SICDA, semua akaun security yang dibuka dengan depository pusat mesti menggunakan nama pemilik manfaat security deposit itu sendiri ataupun nama yang dibenarkan. Selain itu, Seksyen 29A SICDA menetapkan bahawa semua urus niaga security hanya boleh dilakukan oleh pemilik manfaat security ataupun nama yang dibenarkan. Tegas pengawal sedia pasaran moda tempatan dalam satu kenyataan. Dalam kecelaruan pencenggahan pendapat antara Abu Zahar dan 6 anggota LPPR, muncul pula satu kenyataan media SPRM yang bertajuk Memorandum Sokongan kepada Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kata memorandum berkenaan, kami mewakili seluruh warga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyatakan pendirian kami menyokong kepimpinan Tan Sri Datuk Seri Haji Azam Baki,
Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kami berpendirian bahawa tomahan dan serangan yang dibuat adalah bermotifkan politik dendam bagi menjatuhkan imej dan kredibiliti SPRM. Kami menggesa agar semua pihak menghentikan kemelut ini dan membiarkan proses undang-undang berjalan secara adil, telus dan saksama. Warga SPRM tetap bersatu hati dalam mempertahankan institusi Ketua Pesuruhjaya dan SPRM demi kelangsungan pencegahan rasuah di negara tercinta. Memorandum berkenaan dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Datuk Seri Ahmad Kusyari Yahya, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Datuk Seri Nur Azlan bin Muhammad Razali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan dan Profesionalisme Datuk Junipah binti Wandi. Memorandum tersebut dimaknai di laman rasmi SPRM. Setakat jam 10 pagi tadi, berdapat 3.7 ribu komen ketawa, 463 suka dan 142 marah. Terdapat lebih 4,200 netizen telah memberi komen yang kebanyakannya tidak menyokong memorandum berkenaan. Ada yang menyifatkan SPRM sudah seperti parti politik dan merapu. Dalam hubungan ini, Peguam Dr. Zulkarnain Lokman turut mempersoalkan kewajaran memorandum sokongan kepada Azam Baki. Rakyat Malaysia pasti tertanya-tanya apakah kewajaran tiga timbalan Ketua Pesuruhjaya mengeluarkan memorandum sokongan ini dalam keadaan Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri membuat pengakuan terhadap penggunaan akaun saham miliknya yang boleh menjadi satu kesalahan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti 1991 dan juga boleh menjadi satu kesalahan disiplin di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002. Apakah kewajaran membuat kenyataan bahawa ianya satu tomahan dan serangan bermotifkan politik dendam? Soal beliau di dalam satu hantaran di Facebook. Katanya, kenyataan yang dikeluarkan pada hari cuti Ahad menimbulkan banyak lagi persoalan kepada rakyat. Tambahan pula dikatakan tiada badan bebas yang akan menyiasat Azam Baki, tetapi kes ini akan disiasat secara dalaman oleh pihak SPRM. Bagaimanakah rakyat akan melihat Ketua SPRM disiasat oleh SPRM sendiri? Tidakkah ini akan menimbulkan keraguan terhadap ketelusan siasatan itu sendiri? Apatah lagi, 3 orang kanan Ketua Pesuruhjaya sendiri telah membuat memorandum pembelaan terhadap ketua mereka sendiri, tegas Zulkarnain. Sudahlah pada saat ini negara sedang kecoh tentang bagaimana 25 juta ringgit yang dirampas oleh SPRM daripada bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia MEIO, Datuk Hasanah Abdul Hamid, ketika menyiasatnya pada tahun 2018 lesap. Seorang pegawai SPRM yang didakwa terlibat dengan kecurian duit berkenaan dilaporkan kini ditahan di penjara Simpang Renggam mengikut Akta Langkah-Langkah Pencegahan Khas LLPK. Bagaimana kejadian itu boleh berlaku di hadapan mata Ketua Pesuruhjaya SPRM dan 3 pegawai kanannya kini menjadi persoalan. Akibatnya, semakin busuk bau bangkai gajah dalam SPRM. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengundang lebih banyak persoalan apabila pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata tiada sebarang perlakuan jenayah atau percanggahan kepentingan yang membabitkan beliau dalam urus niaga saham pada tahun 2015. Azam memberitahu mesyuarat khas LPPR pada 24 November lalu bahawa akaun sahamnya digunakan oleh adiknya Nasir Baki untuk membeli sejumlah saham pada tahun 2015 yang dibuat di pasaran saham terbuka yang kemudian dipindahkan kepada Nasir pada tahun yang sama. Namun, menurut Pemuda Pakatan Harapan, alasan adik Azam Baki yang menggunakan akaun sekuriti dalam pemilikan saham sudah tentu jadi bahan ketawa oleh sesetengah pihak. Hakikatnya, pencabulan integriti dan maruah institusi utama negara seperti SPRM yang kita saksikan sebenarnya adalah bahan tangisan buat rakyat, kata Ketua Pemuda Pakatan Harapan Howard Lee Chuan Hao. Katanya percubaan melebur dosa dan perisytiharan puas hatinya oleh LPPR terhadap penjelasan Azam Baki yang tidak disusulkan dengan penampilan bukti-bukti yang kukuh dan berasas terhadap dakwaan-dakwaan tersebut bagai sudah jatuh ditimpa tangga. Howard berkata ia amat merunsingkan apabila konsep keluarga Malaysia yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disalah tafsir sehingga apa yang salah mengikut Suruhanjaya Sekuriti tidak dilihat sebagai satu isu oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM dan LPPR. Harus ditekankan, LPPR tidak mempunyai sebarang kuasa siasatan, apatah lagi kuasa beri kata putus sama ada sesuatu dakwaan terhadap Ketua Pesuruhjaya berunsurkan jenayah atau sebaliknya. Kuasanya ada pada Suruhanjaya Sekuriti
PDRM dan juga mahkamah, tegas Howard. Berdasarkan kepada maksud sebenar, sepakat menyelamatkan keluarga kita seperti dinyatakan oleh Ismail Sabri dalam ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri. Maka kata Howard, Pemuda Harapan melaporkan perkara berkenaan kepada pihak polis supaya menyiasat tentang dakwaan tersebut kerana ia melibatkan pegawai tertinggi SPRM yang sepatutnya mendukung integriti, bukannya terpalit dengan hal ihwal dakwaan pecah integriti dan maruah. Ujar Howard, siasatan perlu dilakukan dengan lebih baik jika ada satu suruhanjaya siasatan khas ditubuhkan di samping dibawa juga ke Dewan Rakyat kerana ia adalah satu usul kepentingan yang perlu disegerakan. Dakwaan ini menggusarkan ketenteraman awam terhadap badan integriti tersebut kerana ia membuka ruang terhadap pelbagai kemungkinan wujudnya konflik berkepentingan oleh individu terpenting di dalam SPRM yang bertanggungjawab hakikinya dalam memerangi rasuah. Sekiranya najis rasuah atau sebarang jenayah sudah bersarang hingga ke dalam pejabat tertinggi SPRM, apalagi kepercayaan yang rakyat ada terhadap integriti negara, soal Howard. Dan menegaskan ini bukan sekadar soal maruah dan integriti Ketua Pesuruhjaya SPRM dan anggota keluarganya. Ini soal maruah seluruh anggota keluarga Malaysia dan integriti institusi utama negara demi menjamin kelangsungan fungsi dan mengelak tercalonnya kredibiliti SPRM. Tan Sri Azam Baki perlu merehatkan diri bagi siasatan dijalankan, tegas Howard yang juga Ketua Pemuda Sosialis DAP Depsi. Jika kenyataan Pemuda Pakatan Harapan yang diketuai Howard Lee hanyalah dianggap sebagai kumpulan yang dipegang oleh budak DAP, bagaimana pula dengan khutbah Jumaat yang diperdengarkan kepada rakyat oleh Jabatan Agama Islam Perak dan Selangor? Jumaat lalu Jabatan Agama Islam Perak JAIP K menerbitkan teks khutbah Jumaat yang bertajuk Azam Melaksanakan Takbir Urus yang Beramanah, manakala teks khutbah dihasilkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bertajuk Rasuah. Kedua khutbah Jumaat menegur umat Islam khususnya yang diberi amanah dan jawatan terbabit dengan pecah amanah dan amanah rasuah sehingga merosakkan negara. Khutbah Jumaat di Masjid dan Surau Negeri Perak menyebut bahawa usaha mencegah dan membendung rasuah tidak memberi erti dan makna jika tiada kesungguhan di peringkat penguatkuasaan, penyiasatan, pendakwaan dan hukuman. Apatah lagi jika imej dan reputasi SPRM kebelakangan ini turut tercela dengan adanya aduan dan laporan salah laku dalam kalangan petugas di Suruhanjaya berkenaan yang mengakibatkan bertambah terhakis kepercayaan dan keyakinan rakyat, katanya. Khutbah tersebut juga menggesa kerajaan membuktikan kesungguhan menghapuskan rasuah menerusi tindakan tegas dan pantas tanpa pilih kasih dan gentar. Di Selangor pula, khutbah Jumaat menegaskan bahawa Allah melaknat individu yang memberi dan menerima rasuah. Khutbah Jumaat tersebut menegur individu berjawatan dan berpangkat dalam kerajaan yang menggunakannya untuk mengaut keuntungan. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jawatannya untuk mengaut keuntungan kebendaan, misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pelantikan pangkat seseorang atau dalam memindahkan pegawai dari satu daerah ke daerah yang lain dan yang seumpamanya. Menerima imbalan itu hukumnya adalah haram, kata teks khutbah itu. Khutbah berkenaan turut menyifatkan pendedahan SPRM mengenai pembabitan orang agama dalam agensi kerajaan terbabit kes rasuah sebagai memalukan dan tidak sepatutnya berlaku. Pada masa kini, rasuah sudah menjadi kebiasaan umum bagi sebahagian pegawai. Rasuah menjadi pendapatan yang hasilnya lebih banyak daripada gaji yang mereka perolehi. Ini tentunya merugikan orang miskin kerana rasuah menjadikan undang-undang dan peraturan sudah tidak berguna lagi, katanya. Sementara itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berpendapat setelah melihat surat sokongan anggota SPRM kepada bos mereka demi keadilan dan keterusan pentadbiran negara ini dan mencadangkan seluruh kepimpinan SPRM disemak semula dan sebolehnya dirombak. Bagaimana mungkin mereka boleh membuat keputusan awal bahawa bos mereka menjadi mangsa politik padahal siasatan belum lagi dibuat, dan cara beliau menafikan sebelum ini juga tidak masuk akal. Mereka sepatutnya bersuara tegas bahawa demi menjaga maruah SPRM, kami menuntut satu siasatan adil dan telus dijalankan, tegas Asri dalam kenyataannya. Rasuah adalah dosa yang menjahanamkan negara, membawa ketidakadilan dan penindasan ke atas orang lain. Malang sungguh jika suara-suara pemimpin menjadi suara-suara yang mempertahankan rasuah. Lalu hujah mereka untuk mencegah rasuah sekadar lelucon, sementara rakyat menangis menuntut keadilan. Kes mengurus jemaah umrah kembali ke negara pun Kerajaan Kabinet 69 tunggang terbalik.
Pada 1 Januari 2022 lalu, utusan online melaporkan sebanyak 1,306 kes atau 11.76% daripada 11,108 jemaah umrah dikesan positif COVID-19 berdasarkan data sehingga 30 Disember lalu, iaitu sejak kumpulan pertama jemaah umrah berlepas ke Tanah Suci pada 13 Oktober. Menteri COVID-19 Khairi Jamaluddin berkata daripada jumlah tersebut, 592 kes dikesan positif pada ujian pertama semasa hari ketibaan di Malaysia dan 714 kes dikesan pada ujian kedua yang dijalankan pada hari kelima kuarantin. Menurut beliau, terdapat 2 kes COVID-19 disahkan varian Omicron, menjadikan jumlah keseluruhan varian tersebut adalah 64 kes. Katanya 63 melibatkan pengembara dan 1 kes disyaki jangkitan tempatan. Daripada 64 kes jangkitan COVID-19 varian Omicron ini, sebanyak 32 kes atau 50% dikesan dalam kalangan jemaah umrah. Selain itu, sehingga 30 Disember, terdapat 9 kluster yang berlaku melibatkan jemaah umrah, katanya dalam sidang akhbar di Parlimen. Pada 5 Januari, Berita Harian memetik kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa 76.1% atau 928 daripada 1,220 kes positif COVID-19 berkemungkinan varian Omicron yang direkodkan bulan lalu membabitkan jemaah umrah. Menurut Nur Hisham, data itu diperoleh daripada hasil ujian PCR Genotyping Assay oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Keesokannya pula, Khairi berkata sebamai 17 kes iaitu 14% daripada 122 individu disahkan dijangkiti varian Omicron yang direkodkan setakat 4 Januari lalu didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi. Dan berkata pihaknya sedang meneliti alasan mengapa mereka tidak divaksin sehingga kini. Tambahnya lagi, 17 individu tersebut disahkan dijangkiti varian Omicron melibatkan 10 warga negara dan 7 bukan warga negara. Di sini wujud isu ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP kerana hanya mereka yang divaksin sahaja sepatutnya dibenarkan melakukan perjalanan, katanya pada sidang media di Parlimen lapor utusan online 6 Januari. Menurut beliau, siasatan juga akan dibuat sama ada 14% mereka yang dibenarkan keluar negara tanpa vaksin mempunyai masalah kesihatan atau sebaliknya. Sementara itu, Desta melaporkan pada hari yang sama Malaysia telah mengesan 245 kes varian COVID-19 Omicron di negara ini setakat ini, juga memetik kenyataan Khairi. Dan berkata 233 daripada kes tersebut diimport manakala 12 penularan tempatan lapor Desta. Sebanyak 157 kes melibatkan jemaah umrah yang pulang, katanya pada sidang media. Khairi menegaskan penggantungan perjalanan umrah akan diteruskan selama sebulan bagi tujuan penilaian risiko. Beliau juga berkata kes Omicron boleh meningkat sehingga 15,000 jika tiada tindakan seperti penggantungan perjalanan umrah. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN dilaporkan mengaku terhadap kekhilafan dalam proses pemeriksaan sehingga 17 individu tanpa vaksin terlepas menunaikan umrah dan kemudian kembali ke Malaysia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kesalahan tidak harus diletakkan kepada Jabatan Immigration kerana setiap yang hadir ke sempadan negara sudah membawa boarding pass atau pas pelepasan. Jadi kita jangan menuduh begitu sahaja, ada kekhilafan di situ dan insya-Allah kita akan perbaiki sebab perkara-perkara ini yang tak pernah berlaku, katanya Deputi Ashraf Awani 7 Januari lalu. Sekejap. Bukankah daripada 17 kes itu 10 warga negara dan 7 warga asing? Mengapa pula warga asing itu masuk ke dalam jumlah pulang daripada umrah? Bagaimanapun, Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA menyangkal kenyataan yang dikeluarkan Khairi berhubung jemaah yang tidak lengkap divaksin dijangkiti Omicron setelah pulang dari mengerjakan umrah. Naib Presiden Umrah dan Haji MATA Muhammad Azri Abdul Razak berkata perkara ini dianggap mustahil kerana pengendali syarikat umrah telah mematuhi syarat-syarat dan prosedur operasi standard SOP bagi perjalanan umrah yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKM, Kementerian Kesihatan KKM dan Kerajaan Saudi. Pihak MATA meminta pihak kementerian menyiasat perkara ini dan tidak menuding jari kepada syarikat pengendali umrah. Kenyataan Menteri Kesihatan itu mempunyai implikasi yang serius terhadap sistem visa kerajaan Saudi, sekaligus memburukkan pandangan masyarakat terhadap penggiat industri umrah di Malaysia. Kaunter Immigration dan Kawalan Keselamatan di Lapangan Terbang merupakan tempat semakan terakhir status vaksinasi bagi setiap pelancong atau jemaah ke luar negara. Jadi mana-mana pihak yang terlibat harus dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342, katanya dalam satu kenyataan Sabtu lalu. Pada 31 Disember lalu, Muhammad Azri menyuarakan pertanyaan
pertanyaan mengapa umrah menjadi sasaran sedangkan jumlah Omicron di United Kingdom jauh lebih banyak. Beliau juga merujuk kepada kenyataan dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) USA yang mengatakan bahawa kesan Omicron adalah lebih lemah berbanding Delta. Omicron di Saudi mencatatkan jumlah kes yang jauh lebih rendah berbanding negara lain katanya. Sudah dijawab atau belum pertanyaan itu? Hari ini, Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor SAFTA, Dr. Fatir Badri Al-Haddad melahirkan rasa terkilan memandangkan selepas 4 hari kenyataan dibuat, KKM masih menyiasat perkara itu. Oleh demikian, SAFTA menuntut pihak KKM segera memberikan kenyataan berhubung perkara ini. Jika memang terbukti ia dikendalikan oleh agensi pelancongan, kami akan menyokong untuk agensi tersebut diambil tindakan tegas oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC). Katanya dalam satu kenyataan, mengapa susah sangat untuk menyiasat perkara tersebut? Mengapa rakyat ditakut-takutkan dengan Omicron jika ia lebih lemah daripada varian Delta? Jom China tidak menyokong mereka yang dibuktikan melanggar SOP. Tetapi jom China muskil. Adakah semua ini ada kaitan dengan usaha untuk mempengaruhi penggubal undang-undang supaya menyokong pindaan Akta 342 yang zalim dan berpotensi disalahgunakan serta mungkin menjadi dua standard atau antara dua darjat? Mengaku sajalah kalian sebenarnya gagal. Sementara integriti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjadi bahan perdebatan awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar tampil dengan kenyataan bahawa saham yang dibeli oleh Tan Sri Azam Baki pada 2016 berharga RM330,000 bagi sejuta saham atau kira-kira 30 sen hingga 33 sen sesaham adalah mampu milik. Malah ketika ini juga tiada undang-undang atau peraturan yang menghalang mana-mana penjawat awam daripada memperoleh saham dalam syarikat senaraian awam. Bawah Akta Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, kaki tangan kerajaan hanya dilarang berdagang dalam pasaran niaga hadapan di dalam dan luar negara. Sementara mereka yang memiliki saham dalam syarikat senaraian awam dikehendaki mengisytiharkannya sebagai aset. Katanya dipetik beberapa media. Kenyataan beliau itu dipersoal oleh anggota Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang terdiri daripada Ahli Parlimen Pakatan Harapan Chan Fong Hing, Kota Kinabalu, Ko Pau Tiong, Kota Melaka, William Liao Selayang dan Warisan Sepanggar Aziz Jaman. Mereka menyatakan kekecewaan terhadap kenyataan Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang disiarkan oleh media-media berita pada 9 Januari 2022 yang dilihat memperkecilkan keseriusan skandal pegangan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tersebut dengan membangkitkan nilai saham-saham pada masa pembelian. Wan Junaidi telah memberikan justifikasi isu saham dipegang oleh Azam dengan mengatakan bahawa ianya bernilai RM330,000 dan adalah mampu milik. Persoalan kami di sini, mengapakah Wan Junaidi kelihatan bersifat melindungi Azam? Isu pembelian saham-saham ini bukan sahaja isu mampu milik, ia juga persoalan konflik kepentingan. Ia juga persoalan integriti. Ia juga persoalan defisit kepercayaan rakyat jelata terhadap SPRM selaku pembasmi rasuah. Wan Junaidi nampaknya telah mengabaikan kesemua persoalan ini, kata mereka. Kumpulan tersebut juga berkata terdapat percanggahan kenyataan Wan Junaidi dengan Azam Baki berhubung pembelian saham tersebut. Kenyataan Wan Junaidi bahawa Azam sendiri mampu membeli saham tersebut guna gaji sendiri juga bertentangan atau berkonflik dengan kenyataan di mana Azam menyatakan bukan dia yang membeli tetapi adiknya yang menumpang namanya untuk membuat pembelian. Kumpulan ini juga mempersoalkan mengapa mereka diketepikan dalam isu penting sebegini. Persoalan kami, bila lagi giliran PSC, agensi GPM yang diketuai Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman yang juga ahli parlimen Kuala Krai daripada PAS. Mengapakah seruan kita untuk mengadakan pendengaran untuk Azam Baki diketepikan? Bagaimana demokrasi berparlimen di Malaysia dapat berfungsi jika PSC tidak dapat menjalankan tugas secara berdikari tanpa perlu mendapatkan kelulusan daripada eksekutif? Soal mereka. Mereka juga mempersoalkan mengapakah Setiausaha Dewan Rakyat SUDR perlu menulis surat kepada Wan Junaidi untuk mendapatkan kelulusan untuk pendengaran. Kami dengan sesungguhnya menyatakan bahawa tiada keperluan bagi mendapatkan kelulusan Wan Junaidi dan pihak yang dipertua Dewan Rakyat dan SUDR seharusnya menetapkan tarikh bagi mesyuarat atau pendengaran PSC, agensi JPM
tanpa dilengah-lengahkan lagi, tegas mereka. Tidak heran jika Abdul Latif mendiamkan diri. Sejak awal lagi, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, tindakan beberapa pihak umpama bagi menimbulkan keraguan di kalangan rakyat sekaligus untuk menggugat kestabilan negara di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. PAS menyambut baik langkah Azam yang secara terbuka memberikan penjelasan tentang tuduhan beberapa pihak termasuk agensi media dan portal bebas terhadapnya berkaitan dakwa isu pemilikan saham dalam beberapa buah syarikat. Langkah tersebut amat tepat kerana ia berkaitan dengan integriti SPRM sebagai sebuah badan penguatkuasa pencegahan rasuah yang utama di negara ini, katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan Taqiyuddin itu ditempelak oleh Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang menyifatkan PAS kini bersikap mesra dan jinak dengan kemungkaran. Salahuddin Ayub berkata beliau sedikit pun tidak terkejut dengan pendirian disuarakan PAS berhubung kontroversi yang menyelubungi Azam Baki itu. Sikap yang dipamerkan parti itu dalam beberapa kes terdahulu termasuk skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kontroversi Lembaga Tabung Haji mempamerkan sikap sebenar PAS yang kekal berpuas hati. Waktu itu 1MDB saya terkejutlah kerana itu bukan warna PAS sebenarnya. Kerana saya hampir 30 tahun dengan PAS, ia tidak begitu. Kami ketika itu tetap konsisten menegur kemungkaran pemerintah. Tapi lama-kelamaan, PAS kian mesra dengan kemungkaran, termasuk hari ini melibatkan isu Azam yang begini besar. Jadi saya rasa PAS telah menjadi begitu mesra dan jinak dengan kemungkaran ini. Itulah sikap PAS pada sekarang, katanya, seperti dipetik Malaysia Kini. Pada 8 Januari, Bernama melaporkan Ismail Sabri Yaakob meminta semua pihak memberi ruang kepada pihak berkuasa melakukan siasatan sepenuhnya terhadap dakwaan pembelian saham yang membabitkan Azam Baki. Mengulas gesaan Pakatan Harapan PH supaya satu badan bebas menyiasat kes berkenaan selain menggesa Azam direhatkan. Perdana Menteri berkata, tindakan sewajarnya berhubung kes terbabit tetap dibuat mengikut peruntukan yang ditetapkan oleh SPRM. Asalnya dulu, SPRM adalah Badan Pencegahan Rasuah BPR di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Tapi ramai tidak setuju, jadi minta ia dijadikan sebuah badan bebas supaya tiada campur tangan secara langsung daripada kerajaan terutama oleh Perdana Menteri. Sebab itu ditubuhkan SPRM. Sekarang mereka nak saya campur tangan pula. Jadi saya harap kita konsisten dengan apa yang dilakukan. Katanya seperti dipetik. Kelakar. Memang kelakar. Oleh kerana Ismail Sabri enggan campur tangan, maka beliau membiarkan sahaja menteri-menterinya membuat kenyataan seperti sesuka hati membela Azam Baki. Dalam perkara ini, rakyat yang cerdik tahu menilai tahap kemampuan kerajaan 69 Ismail Sabri untuk bersikap telus dan adil. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.